So sekarang ni Ambiga ni yang merupakan pengurusi bersih ni kan. Dia dah mula menyerang Anwar Ibrahim. Kita semua tahulah Ambiga ni dulu very pro lah. Very pro kepada Pakatan Harapan lah dia ni kan. Very pro kepada Pakatan Harapan. And I'm saying this based on dia punya track record mempertahankan Pakatan Harapan, benda-benda sebegitulah. Okey. Sekarang ni Ambiga ni kan, dia telah mula menyerang Anwar Ibrahim. Ambiga telah mula menyerang Anwar Ibrahim. Dia kata dia cakap dia kecewa dengan tindakan pembaharuan yang kononnya dilakukan oleh Kerajaan Pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ianya amat perlahan, malah dilihat hanya memfokuskan isu memerangi rasuah. Walaupun saya percaya mereka harus diberi sedikit masa lagi untuk beberapa pembaharuan, saya tidak mendengar ada rancangan sebenar untuk pembaharuan bergerak ke hadapan. So, nampak tak? Anwar Ibrahim ni dan Madani ni bukan sahaja telah mengecewakan orang yang bukan memilih mereka, orang yang telah memilih mereka di pilihan raya, dan juga orang-orang yang individu-individu yang menyokong mereka. Sebagai contoh Ambiga. Ambiga dah serang mereka. Sebelum ini tahun lepas ada beberapa orang yang pro kepada Pakatan Harapan ni, yang pro kepada Anwar, menyerang secara terbuka mengenai Anwar yang mereka kata diorang siap bagi grade F, gagal dalam melaksanakan pentadbiran. So this is something interesting to see kan. Sebab selama ini kita kata yang buat bising, yang tak happy dengan Anwar adalah walaon-walaon, yang tak happy dengan Kerajaan Madani adalah walaon-walaon. Saya tak ingat pula bila Ambiga ni dia apply jadi walaon. Sebagai contoh. So obviously Anwar ni dia dah pukul keliling. Kerajaan Madani dia dah pukul keliling. Dia dah menghampakan setiap segmen masyarakat. Okey, setiap segmen masyarakat dia telah menghampakan. So ini adalah satu perkembangan yang amat menarik sekali. Kita nak tengok bagaimana Anwar dia bila mereka seperti saya bercakap, seperti Dayangku Intan, Zam Yahya, Papa Gomo, Sir Azri, Salim dan yang lain-lain, semua dianggap sebagai hanya palatau, menyebarkan pembodohan. Begitu juga bila dia label begitu, sama yang kepada ahli-ahli parlimen pembangkang, menyebarkan pembodohan. So sekarang ni apabila ada ahli parlimen daripada kerajaan sendiri, sebagai contoh Liu Chintong mempersoalkan mengenai padu, seorang pemimpin DAP Ong Kian Ming mempersoalkan mengenai padu, kenapa diblok? Adakah mereka ini juga menyebarkan pembodohan? Kemudian bagaimana pula dengan mereka seperti Ambiga yang mula mempersoalkan bagaimana kerajaan ini tidak memenuhilah apa yang mereka mahukan. So bagaimana dengan semua ini? Adakah mereka ini juga menyebarkan pembodohan? Kan? So ini adalah satu benda yang saya rasa ada sangat menarik perkembangan ini. Kita nak tengok bagaimana dia nak spin perkembangan ini, ya. Sebab itulah sekarang ni, selepas setahun Anwar Ibrahim memegang kuasa, Kerajaan Madani ni ditubuhkan, saya dan kawan-kawan nampak macam slow down sikit. Kita slow down sikit atas beberapa sebab ketika itu. Salah satu sebabnya adalah kerana ramai team member daripada Demi Negara seperti Dayangku Intan, Olivia, semua tak sihat berbulan. Sehingga ada yang kehilangan keluarga tersayang. Dayangku Intan punya husband, Abang Man, ditidurkan. Jadi kita macam slow down sikit. Plus kita dah memulakan kita punya rancangan untuk tahun kedua, iaitu memastikan kita mempunyai dana yang cukup untuk menentang Kerajaan Madani ini. Jadi apa yang saya buat for the past, saya rasa lebih kurang dalam 2 bulan ialah cuba memastikan ada perniagaan yang kita buat ni, dah boleh mula bertapak dan boleh menghasilkan duit supaya kita boleh menjatuhkan Anwar Ibrahim di PRU16. Saya tak payah nak sembunyi-sembunyi. Memang itu tujuannya. Bisnes yang kita buat ialah untuk menjana dana supaya kita boleh membuat melaksanakan operasi untuk tahun kedua supaya kita boleh jatuhkan Anwar Ibrahim di PRU16. Okey. Ya, ada cerita yang kerajaan nak jatuh, ada cerita kerajaan tak mungkin dah tak jadi jatuh. Saya seperti biasa dengan kawan-kawan doakan yang baik-baik. Kalau tak jatuh tak apa, kita bersedia untuk PRU16. Okey.
Sebab itulah orang tanya kenapa senyap, sebab kita banyak. Dan kemudian satu demi satu kita punya TikTok ni disekat tau. Disekat. YouTube disekat, segala-galanya disekat lah. Malah kita punya t-shirt, kita punya apa semua telah di-ban daripada dijual. Begitu sekali dia takut kalau kita cuba mencari dana. So menariknya tadi, apabila orang-orang yang menyokong Anwar Ibrahim pada awalnya, yang menyokong Pakatan Harapan ni, yang menyokong Madani ni, dah mula bersuara hampa dengan kerajaan ini. Jadi kita dah nampak, bila kita nampak orang-orang yang individu-individu yang selama ini dikaitkan dengan menjadi adalah pro kepada Anwar, pro kepada Pakatan Harapan dah mula bersuara, kita kata okey, kita akan bagi ruang untuk diorang yang bercakap. So kita akan mula balik hentam. Once in a while kita muncul, kita cerita pasal hutang negara yang ditambah 104 bilion. Kita muncul bagaimana cerita data inflasi telah dimanipulasikan. Kerajaan telah bohong anda semua. Dan pelbagai isu lagi. So even benda-benda macam ni telah menyebabkan mereka berada dalam satu posisi yang mereka begitu defensif sekali, okay?